Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, Guru Akademik di Mahat Tabiah Haraki Andor, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini Cikgu nak sambung berkaitan dengan pentaksiran bilik darjah. Okey, untuk bab yang ke-5, okey, rangkaian dalam teori graf. Ini adalah video PBD Part 2, okay, sambungan kepada video Part 1. Soalan ini cikgu ambil daripada buku modul aktiviti mesra digital Matematik tingkatan 4 KSSM, terbitan Sasbadi Sendian Berhad, muka surat 71 hingga muka surat 74. Okey, baik, kita terus pergi kepada soalannya. Baik, untuk video part 2 ni kita akan masuk kepada apa yang dinamakan sebagai graf terarah dan juga graf tak terarah. Okey, baik. Graf terarah ialah graf dengan tepinya ditandakan dengan anak panah, iaitu A anak panah B. Maksudnya daripada A pergi B ada anak panah. Boleh dibaca sebagai dari A ke B. Okey, ini dia gambar apa graf terarah. Manakala graf tak terarah ialah graf dengan tepinya tanpa tanda arah. Seperti yang kita dah sentuh sebelum ni, macam graf graf mudah sebelum ni, itu graf tak terarah. Okey, baik, kita terus pergi kepada contoh dan juga soalannya. Lukis satu graf terarah berdasarkan maklumat berikut. Okey, sebagai contoh dekat sini, V, dia ingat balik V ni adalah bucu. Okey, A, B, C, D, E, F, G. E adalah tepi, H, okey, tepi. A, B maksudnya A ke B, A, C, A ke C, B, E, C, D, D, B, E, F, F, G. Jadi daripada bucu dan juga tepi yang diberikan, kita lukis dia punya graf. Okey, graf terarah. Okey, ini graf terarah. Jadi sebagai contoh dekat sini, okey, AB ada anak panah A ke B. Okey, AC ada anak panah A ke C. BE ada anak panah B ke E. CD ada anak panah C ke D. DB ada anak panah D ke B. EF ada anak panah E ke F dan FG ada anak panah F ke G. Okey, kita terus pergi kepada soalan 1 hingga 4. Okey, untuk lukis graf ni dia ada pelbagai bentuk sebenarnya. Maksudnya ada pelbagai jawapan. Yang penting bucu dan dia punya tepi tu arah dia mesti betul, mesti tepat. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan contoh-contoh jawapan lah, okey, untuk setiap soalan. Okey, soalan nombor 1, B, P, Q, R, S, T, U, V. E dia P, Q, Q, R, R, S, R, T, S, U, S, V, T, V. Okey, dia bermula dengan P. Okey, katakan kita mulakan dengan P kat sini. Okey, kita tandakan titik itu sebagai P. Okey, dia pergi dekat Q. Jadi kita tandakan titik Q. Okey, jadi P ke Q. Okey. Okey, nanti kita buat anak panah dia. Okey, Q ke R. Jadi kita tuliskan titik titik dia R kat sini. Okey, RS RT. Okey, jadi T kat sinilah kita lukis T dulu. Okey, S kat sini. Okey, ini contoh contoh jawapan. Jadi T kat sini. S kat sini. Okey, dia tulis kat sini RS RT. Okey. Lepas tu SU SV. Jadi dekat sini kita boleh buat U. Sini kita boleh buat
V. Sebab T last kali itu T dengan V. Jadi kita buat V kat sini. Okay, sebelah dengan V ni. Okay, V ni sebelah U. Okay, S. Yang ni V kat sini, ni U. Okay, baik. Kita lukis yang tu dulu. Lepas tu, okay, kita buat anak panah dia. Okay, PQ. Jadi P pergi ke Q, anak panah dia macam ni. Okay, QR. Q menghala ke R. RS. R menghala ke S. RT. Jadi R menghala ke T. SU. S menghala ke titik U. SB. S menghala ke titik B. Dan akhir sekali T menghala ke B. Okey, anak panah dia macam ni lah. Okey, baik. Selesai untuk soalan 1. Okey, baik. Pergi kepada soalan yang kedua. Okey, V dia A, B, C, D, E, F, G, H. Okey, E dia tepi dia A, B, A, C, A, D, A, E, A, F, A, G. Bermula dengan A dan dia menghubungkan B, C, D, E, F, G. Okey. Cumanya H tak dihubungkan. Jadi kita tulis kat sini, buat macam ni. A tengah-tengah. Jadi dia menghubungkan apa? Menghubungkan B. Okay, titik B. Okay, titik C. Titik D. Titik E. Titik F. Titik G. Titik H ni kita letakkan dekat sini. Okay. Tapi dia tidak dihubungkan dengan titik A. Jadi yang lain tu kita hubungkan dengan anak panah. Okay, A menghala anak panah ke B. A menghala anak panah ke C. A menghala anak panah ke D. A menghala anak panah ke E. Okay. A menghala anak panah ke F. Okay. A menghala anak panah ke G. Okay. Okay, baik. Selesai untuk soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okay, V sama dengan okay, J, K, L, M, N, P, Q. Okay. E dia, tepi dia J, K, J, L. Okay, kita lukis dulu. J, kat sini J. Okay, J, K. Dia menghubungkan JK, JL. Okay, L kita lukis kat bawah. Sebagai contoh lah. Okay, LM. Jadi, dia sambung. Di kat sini LM, KM. Jadi, M kat sini lah. Okay, dia akan sambungkan dengan LM akan sambung dengan KM. Okay. Lepas tu MN. Katakan N kat sini. Ini sebagai contoh. Okay, kita nak lukis kat atas, kat tepi pun boleh, tak ada masalah. Yang penting, dia punya anak panah tu betul. Okay. NNNP. PQ, katakan Q kat sini sambung. Okay, Q kat situ. Kita sambung dia punya anak panah. Okay, J, K, JL. Okay, J sambung ke K. J sambung ke L. L sambung ke M. M sambung ke K. Okay, anak panah M ke K. MN. M sambung ke N. N sambung ke P. P sambung ke Q. Okay. Itu dia. Okay, ini contoh jawapan. Contoh jawapan. Masuk kepada soalan yang keempat.
Okey. Okey. Maklumat yang diberikan dekat situ mempunyai satu gelong pada bucu A dan BD ialah bilangan tepi dengan keadaan. Okey, dia bagi kat sini. Okey, D in A tu 3, D out A tu 2. In tu apa? In anak panah maksudnya kalau D in A tu maksudnya anak panah masuk ke A 3. D out A maksudnya anak panah keluar daripada A 2. D in B kosong maksudnya yang masuk kosong, D out B 3 yang keluar daripada B 3. D in C 1 yang anak panah masuk ke C 1, D out C 1 anak panah keluar daripada C pun 1. D in D maksudnya anak panah masuk ke titik D 3, D out D 1 anak panah yang keluar pada D 1. Jadi pertama sekali kita lukis dia punya titik dulu, titik. Katakan titik A kat sini. Okey. Katakan B kat sini. Okay, dia kata BD. Jadi kita buat AB, sini C. Okay, sini D. Okay, A kat sini. B kat sini. C kat sini. D kat sini. Okay, pertama sekali, lukis dulu dia punya arah dia ni. Okay, A akan sambung ke B. Okay, A dia ada gelong macam ni. Okay, A sambung ke C. C sambung ke D. BD dia ada berbilang tepi. Jadi kita buat dulu yang ni. Okey. Baik. Kita tengok dulu yang A. Okey, ini maklumat awal yang kita dapat. Kita sambungkan dulu. Okey, kita tengok D in A ada 3. Okey, sekarang ni D ni adalah darjah. Jadi dekat A ni. Okey. 1 2 3 4. Jadi dia ada baru 4. Jadi kita tambah satu lagi iaitu sambungan A ke D. Okey, sambungan A ke D ya. Okey, baik. Jadi anak panah dia tu kita nak tentukan anak panah. Okey, BD berbilang tepi. Jadi kita dah dapat maklumat kat sini. Anak panah ni menghala daripada B ke D. Okey. Jadi tengok dekat B ni tadi, dia kata D in B kosong. Maksudnya yang masuk ke B kosong. D out B 3. Jadi yang anak panah ni 2 ni keluar. Jadi ada satu lagi anak panah yang keluar daripada B. Maksudnya B menghala ke A lah. Okey, itu maklumat yang kita dapat. Okey, seterusnya yang A tadi ni 3. Dia kata D in 3. Okey. 1 2 akan ada satu lagi. Okey, yang masuk ke A. Okey. Katakan kita tak pasti yang tu. Kita tengok dulu yang C. Okey, C ni dia kata in 1 out 1. Okey, D pula in D 3. Okey, yang masuk ni 2, out 1. Okey, akan ada satu yang out. Katakan kat sini out. Okey, kalau kat sini out, okay, dan yang C tadi tu akan jadi sini in. Okay, in C in 1, C out. Okey. Ya. Okey, kalau yang ni in, sini out. Okey, keluar daripada C. Jadi dekat A ni tadi, okey. Sini dia gelong, keluar kembali ke A. Maksudnya satu keluar, masuk satu. Jadi dah 3 dah kat situ. Jadi yang keluar akan tambah satu lagi lah. Sini keluar satu, maksudnya yang kat sini ni akan jadi keluar. Okay, jadi D ni tadi akan dapat 3 in, 1 out. C dah cukup dah. Okay, A 3 in, 2 out. Okay, B 3 out. Okay, selesai. Jadi dia akan jadi macam itulah. Baik, selesai untuk muka surat 71. Kita pergi kepada muka surat 72.
Lukis satu graf tak terarah. Okey, yang tadi itu graf terarah, yang ini graf tak terarah dan berpemberat. Okey, berpemberat ni maksudnya dia setiap tepi itu ada nilai dia. Dia ada nilai berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, sebagai contoh, bucu dia JK, pemberat dia 7. Okey, dia lukis kat sini J dengan K 7. Tak ada anak panah lah, tak terarah. JL 2, KL 4, LM 1, MN 6, NP 3. Okey, sebagai contoh. Okey, baik. Kita pergi pada soalan 1 dengan 2 ni. Okey, UV. Okey, dia lukiskan UV. Titik U. Okey, titik V. Okey. Jadi, dilabelkan terus sebagai 1. Okey, UW. Okey, katakan kita sambung kat sini UW. Okey, 2. Okey. VW. Okey, V sambung kepada W. Jadi VW ni 5. VX. Okey, katakan X kat sini. Jadi kita turunkan kat sini, X kat sini. Okey, VX ni 4. Pemberat dia. WX. Jadi W sambungkan dengan X, 3, pemberat dia 3. XY. Okey, katakan Y kat sini. Katakan ni contohlah. Okey, Y kat sini. Nak buat straight macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Dia akan ada banyak jawapan. Yang penting sambungan dia betul. SY 6. Okey. Selesai kat situ. Okey, seterusnya nombor 2. AB. Okey, ni pun ada banyak jawapan juga. Kita boleh buat. Okey, katakan ni contoh jawapan. Okey, katakan A kat sini kita nak buat. Nak buat kat sini pun boleh. Yang penting sambungan betul. Okey, AB. A, B. Katakan A dengan B kat sini. Okey, kita sambungkan. AB tu pemberat dia 16. Okey, AC, AD. Okey. Katakan C kat sini. Okey, pemberat untuk AC 19, katakan D kat sini. Sambungkan AD, AD itu pemberat dia 15. BC, okey, B sambung dengan C 17. Pemberat dia. Okey, CD, okey, C sambung dengan D 18. Pemberat dia. Okey. DE 20. Okey, E kat sini. Okey, D sambung dengan E 20. Okey, selesai. Ini contoh. Okey, contoh graf tak terarah. Dia ada pelbagai bentuk. Yang penting dia punya sambungan tepi itu betul. Okey, kita masuk pada bahagian B. Lukis 2 subgraf bagi setiap graf berikut. Okey, ini pun ada banyak kata banyak jawapan. Yang penting subgraf tu mesti ada dalam graf yang diberikan. Okey. Baik. Sebagai contoh dekat sini dia bagi graf tak terarah kat sini. Jadi daripada graf tak terarah ni kita keluarkan, kita lukiskan subgraf dia. Okey, dia ambil yang ni dan satu lagi yang ni. Maksudnya gabungan dua subgraf ni akan jadi graf yang ni lah. Baik. Okey, kita pergi pada nombor 1 dan 2. Okey, subgraf kita nak ambil yang mana? Sebagai contoh kat sini kita ambil yang segitiga ni. Jadi kita lukislah segitiga ni. Okey. Okey, titik dia tu P, Q dengan R. Okey. P, Q, R. Okey, kita sambung. Okey, dia punya pemberat jangan lupa kita tulis juga E5, E4, E6. Okey. Satu lagi kita nak ambil yang ni sebagai contoh. Okey. SPR. Okey, S P kat sini. Okey, R kat sini.
Okey. Pemberat dia jangan lupa E3, E5. Okey. Okey, soalan nombor 2, pemberat apa kita nak ambil subgraf dia, kita ambil kiri dengan kanan sebagai contoh. Okey. Ni Y, V, W, E4, E1. Okey. Ni satu lagi Y, Z, X. Okey, pemberat dia E5, E2. Okey. Selesai muka surat 72, kita terus pergi kepada muka surat 73. Okey, untuk bahagian ini dia berkaitan dengan pokok. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan pokok? Okey, baik. Pokok ialah graf mudah yang dia ada beberapa ciri. Okey, pokok ialah graf mudah yang tidak berbilang tepi dan tanpa gelung. Okey, dia graf mudah tidak berbilang tepi tanpa gelung. Semua bucu dihubungkan. Setiap pasangan bucu dihubungkan dengan satu tepi sahaja. Okay, dia tak lebih daripada satu. Dia satu tepi sahaja. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak satu. Okay, katakan nak tahu bilangan tepi, okay, katakan bucu ada 2. Jadi bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu, katakan 2 tolak 1. Jadi 1 lah bilangan tepi. Okay. NE sama dengan NV tolak 1. Okay. Kita terus pergi kepada soalan dia. Okay. Bahagian A, kenal pasti sama ada setiap graf berikut adalah pokok atau bukan pokok. Beri justifikasi anda. Okay. Tengok nombor 1. Okay. A sambung ke B tidak berbilang tepi, tanpa gelung. Okay. Dihubungkan satu tepi saja. Okey, B A dengan C satu saja, A D E F semua satu tepi saja. Okey. Jadi nak tahu dia pokok ke tidak? Okey. Jadi nombor 1 ni adalah pokok. Macam mana kita nak buktikan? Okey, kita tulis macam ni. Okey. Nombor 1 ni pokok. Okey, secara umumnya kita nampak dah kat situ. Dia pokok. Okey, kita tengok apa? N V sama dengan 6. Maksudnya apa? Bucu dia A, B, C, D, E, F ada 6. Okey, NE bilangan tepi dia. Kita tengok kat sini 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dia sama dengan NV tolak 1. Betul tak? Kita tengok kat situ. NV tu 6 tolak 1. Jawapan dia 5. Okey. Okey. Sama dengan 5. Jadi betul lah kat sini dia pokok. Okey, yang ni pula kita tengok kat sini ada titik E yang tidak disambungkan. Jadi kat sini bukan pokok. Okay, sebab dia kita tulis kat sini bucu E tu tidak dikaitkan dengan bucu lain. Tidak dikaitkan
Okey, nombor 3, pokok ke bukan pokok? Jawapan dia bukan pokok juga. Okey, sebab apa? Terdapat kitaran. Kita tengok kat sini, VRS ni. Okey, kita tulis kat situ terdapat kitaran. Okey. Ataupun kita kata kat situ NE. Tepi tu, bilangan E kita tengok kat situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, sekarang ni NE ada 7. Okey. Cuba tengok NB pula. Okey, bilangan bucu. Okey, PQR STU ada PQR STUV ada 7 juga. Jadi dia tak menepati persamaan bilangan tepi NE itu sama dengan bilangan bucu tolak 1, NB tolak 1. Jadi kat sini dia tak menepati persamaan. Okey, NE tak sama dengan NV tolak 1. Sebab kalau NV tolak 1, 7 tolak 1, 6. Okey. Baik, selesai untuk bahagian A, kita masuk kepada bahagian B. Okey, lukis dua pokok berdasarkan graf yang diberi. Okey, baik, daripada gambar aja sebagai contoh kat sini dia bagi graf tu. Okey, graf tak terarah tu. Daripada graf tak terarah, dia buang kata sisi tepi yang berkaitan supaya dapat pokok. Okey, kat sini dia buang yang luar ni dia buang, dia ambil yang dalam saja. Jadi tinggal yang ni saja, okey. Yang ni pun okey, dia buang yang ni. Okey, RY, XY dengan SS ni dia buang, dia tinggal yang ni saja. Okey, baik. Okey, yang ni kita tengok nombor 1 dengan 2. Jadi dia nak buang yang mana nak jadi pokok. Okey, jadi ada beberapa jawapan, 2 jawapan lah kita boleh buat kat sini. Okey. A itu kita kekalkan. Yang penting dia menyambungkan ke semua titik, jangan ada yang tinggal. Okey, walaupun tengok yang contoh ni, walaupun dia buang tepi tapi titik dia mesti ada semua. Okey. VR, Y, X, S ni semua ada. Jadi kita tak buang dia punya titik, kita punya buang dia punya tepi sahaja. Okey. Baik. Okey, kita lukis dulu dia punya titik tu. E, F. Okey, baik. Sekarang ni kita nak buang tepi. Katakan kita buang CD tu. Jadi yang tinggal, dia akan tinggal macam ni lah. Okey. Semua titik disambungkan. Okey. Jadi kat sini kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Bucu dia 6, 6 tolak 1, 5. Jadi yang tinggal sekarang ni ada 5. Okey, 5 tepi. Jadi menepati persamaan tu lah. Okey, satu lagi. Okey, A, B, C, D, E, F. Okey, katakan dia buang AB. Dia buang AB dengan CD ni tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi bucu ada 6.
Okey, bucu tolak 1 jadi tepi dia 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, baik. Selesai untuk soalan 1. Soalan yang kedua. Okey. Dia mesti sambungkan ke semua titik. Jadi sekarang ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita nak jadikan dia 5 tepi. Jadi baik kita lukis dulu dia punya titik. Okey, P, Q, R, S, T, U. Jadi kita nak buang tepi. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bucu 6. Okey, tepi ada 5. Okey. Selesai. Seterusnya titik masih sama. U, P, Q, R, S, T. Okey. P sambung Q 1. Q sambung S. Okey. Yang ni dia buang. Yang ni dia sambung. Okey. TU. TU sambung. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Bucu ada 6, sisi ada 5. Okey. Selesai. Okey. Ini contoh jawapan. Dia mungkin boleh lukis lagi bentuk-bentuk yang lain. Okey. Yang sepadan lah. Baik. Tapi dia mesti sambungkan ke semua titik. Okey, jadi ini adalah dia punya jawapan lah. Okey, baik. Termasuk kepada muka surat terakhir, muka surat 74. Lukis satu rangkaian untuk mewakili setiap maklumat yang berikut. Okey, baik. Sebagai contoh dekat sini, Max berkahwin dengan Jane dan mempunyai 2 orang anak, Ivan dan Derek. Derek berkahwin dengan Carla dan mempunyai seorang anak, Kenneth. Kenneth berkahwin dengan Alice. Okey, jadi untuk melukis satu rangkaian tu, okey kat sini dia boleh buat graf, graf mudah lah, kita panggil graf mudah. Okey, yang tak terarah. Jadi kat sini M tu adalah Max, Jane tu J, Ivan I, Derek D, Carla C, Kenneth K, Alice A. Jadi kat sini M. Okey, Max tu berkahwin dengan Jane kan, dia sambungkan J, dapat 2 orang anak. Okey, Ivan dengan Derek. Derek berkahwin dengan Carla, dapat anak Kenneth. Kenneth berkahwin dengan Alice. Itulah sebagai contoh. Kita terus pergi pada soalan 1 hingga 3. Okey, soalan 1. Pada laman sosial Ida berkawan dengan Anna, Faris, David dan Sean. Karun adalah kawan bersama bagi David dan Sean. Nurul adalah kawan bersama bagi Anna dan David. Caroline adalah kawan Faris. Jadi pertama sekali kita wakilkan nama-nama, kata inilah, kata beberapa kawan ni kita panggil. Okey. Pertama sekali okey, Ida. Ida kita wakilkan sebagai I. Anna. Anna kita wakilkan sebagai E. Kita ambil huruf depan nama dia tu. Okey, Faris F. David D. Sean
S-E-A-M. Sean S. Karun. Kita wakilkan sebagai K. Okey. Nurul. Nurul Caroline. Nurul N. Coraline nama dia. Okey. Caroline. Okey, Caroline. Okey, C. Baik. Kita kembali kepada soalan dia tadi, maklumat dia tadi. Ida berkawan dengan Ena, Faris, David dan Sean. Ida berkawan dengan Ena. Ena, Faris, David dan Sean. Ena, Faris, David dan Sean. Ena, Ida ni, Ida kawan dengan Ena. Faris, David dan Sean. Okey. Karen adalah kawan bersama David dan Sean. Jadi Karen kita letak kat sini. Okey, K. Nurul adalah kawan bersama Ena dan David. Nurul kat sini kita letak. M. Caroline adalah kawan Faris. Caroline kat sini. Jadi dia punya anak panah pula, dia punya sambungan tepi dia. Okey, kita tengok kat sini. Ida berkawan dengan Ena. Okey. Kawan dengan Faris, David dan Sean. Karun adalah kawan bersama bagi David dan Sean. Jadi sambungan dia macam ni. Okey. Nurul adalah kawan bersama bagi Ena dan David. Okey. Caroline adalah kawan Faris. Okey, macam tu. Okey. Cikgu ringkaskan kat situ. Okey, kalau tidak kita nak sambung-sambung tu ambil proses juga yang ni. Okey, ini cikgu tunjukkan secara ringkas. Okey, soalan yang kedua. 5 buah bandar Kuala Lumpur, Ipoh, Bemban, Seremban dan Muar disambungkan antara satu sama lain seperti berikut. Okey, Kuala Lumpur ke Ipoh, Kuala Lumpur ke Seremban, Bemban ke Seremban, Seremban ke Muar, Muar ke Kuala Lumpur. Jadi kita wakilkan nama tempat ni dengan huruf depan dia. Okey. Okey, Kuala Lumpur. Okey, kita ambil huruf depan dia K. Okey, Ipoh kita ambil huruf I. Okey. Bemban. B. Seremban. S. Okey. Muar M. Okey, baik. Jadi kita tengok maklumat dia tadi Kuala Lumpur ke Ipoh. Okey, katakan kita tanda K kat sini Kuala Lumpur. Ipoh. Katakan letak kat kiri lah. Ipoh. Okey, K I.
Kuala Lumpur ke Seremban. Okey. Katakan S kat sini lah. K ke S. Okey. Anak panah kita tak buat anak panah lah sebab dia boleh Kuala Lumpur ke Seremban, Seremban Kuala Lumpur. Okey, contoh. Bemban ke Seremban. Okey, Bemban katakan kat sini B lah. Bemban ke Seremban, Seremban ke Muar. Okey, Muar. Okey, Seremban ke Muar. Muar ke Kuala Lumpur. Okey. Jadi macam inilah bentuk grafnya. Okey, soalan yang ketiga, soalan terakhir. Maklumat di bawah membentuk suatu rantai makanan. Okey, sayur dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. Okay, maksudnya sayur dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. Belalang dimakan oleh katak dan burung pipit. Ular dimakan oleh burung pipit. Okey, ulat. Okey, ulat dimakan oleh burung pipit, tikus, katak dan burung pipit dimakan oleh elang. Jadi kita wakilkan nama apa? Nama inilah nama binatang atau serangga yang ada kat sini. Okey, sayur sayur S. Kita wakilkan sayur sebagai S. Okey, seterusnya ulat U, tikus T, belalang besar. Okey, ulat U belalang. Belalang huruf B. Katak K. Burung pipit P. Okey. Elang. Huruf H. Okey, baik. Jadi, pertama sekali bermula dengan sayur. Warna lain lah, warna hijau. Okey, S, sayur. Dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. 3 penjuru lah. Okey, katakan dekat sini U lah. Belalang kat sini. Tikus. Okey. Anak panah dia macam ni. Okey, dimakan oleh ulat, tikus dan belalang. Belalang dimakan oleh katak. Belalang dimakan oleh katak. Katak kat sini. B menghala anak panah ke K. Dimakan oleh katak dan burung pipit. Jadi P kat sini. Okey. Ulat dimakan oleh burung pipit. Jadi kat sini U menghala ke P. Okey. Tikus, katak dan burung pipit. Tikus, katak dan burung pipit ni dimakan oleh elang. Jadi yang bawah sekali elang.
Jadi anak panah T menghala ke H, P pun menghala ke H, K pun menghala ke H juga. Dimakan oleh elang. Jadi selesai kat situ. Jadi dengan berakhirnya soalan itu, tamatlah video part 2 pentafsiran bilik darjah untuk bab yang kelima. Okay. Rangkaian dalam teori graf di bawah silibus matematik tingkatan 4 KSSM. Semoga perkongsian cikgu ini bermanfaat kepada para pelajar, dapat berkongsi dengan para guru yang mungkin nak mengajar topik yang sama, dan juga kepada siapa saja yang menonton video ini. Terima kasih kerana menonton, dan mungkin kata topik ini dapat bermanfaat pada kehidupan seharian anda dan juga kerjaya anda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jumpa lagi.